KPM. Didik TV KPM. Ini kita nak belajar dan ulang kaji sama-sama untuk subjek pendidikan Islam menengah rendah dengan topik menghadapi dugaan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum tu suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, walau di mana pun kita berada, ingat kena sentiasa membudayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kena kerap sanitasi tangan. Dan saya harap semua berada dalam keadaan yang masih fresh, masih luar biasa energinya nak sama-sama kita belajar dan ulang kaji. Tapi siapakah gerangan guru ataupun ustaz yang akan bersama dengan kita? Itu dia Ustaz ganteng kita, Ustaz Mahmud Fakhrul Razi Abdul Hadi, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Wah, Ustaz lain macam sebab dia pakai face mask askar ni, nampak tu askari Ustaz Askari. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Dan Ustaz pun pakai face mask yang cantik luar biasa tu. Saya pun pakai face mask juga. Dan Ustaz, kita ada gel pembasmi kuman untuk kita sama-sama nak sanitasi tangan kita Ustaz. Seperti mana saranan pihak kerajaan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik. Itu dia. Kalau saya anda mula dulu ya. Silakan Ustaz. Kalau anda dekat rumah ada sanitize, ada sanitasi tangan ni, boleh sanitize tangan. Kalau tak ada, boleh basuh dengan air ataupun dengan air dan sabun lah kan. So untuk sama-sama kita nak membasmi kuman lah, insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah pun sanitize tangan kita. Kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Itu dia. Macam rasa macam buka purdah lah. Buka purdah Ustaz. Baik, itu dia. Baru nampak wajah ganteng dan handsome Ustaz Mahmud kita ni. Baik Ustaz. Alright, kepada anda jangan buang merata-rata face mask ni. So anda boleh masukkan dalam bekas yang ada. Kalau anda ada bekas, boleh masukkan dalam bekas. Kalau tak ada, boleh masuk dalam saku anda. Tapi ingat, jangan sesekali buang merata-rata. Baik Ustaz. Kita tak akan berdua Ustaz. Betul. Kan, sebab kita akan ada rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Betul. Selangor. Ini semua anak-anak murid Ustaz. Betul. Kita nak persilakan mereka untuk masuk ke studio secara virtual, secara maya untuk bersama-sama kita. Assalamualaikum, apa khabar? Boleh unmute mic, kita nak dengar suara sikit. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Semua sihat Masya Allah, ceria-ceria. Ustaz, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita Ustaz. Dengan Ustaz apa dia Ustaz? Baik, kita Alhamdulillah semua pelajar ada 6 orang. Boleh perkenalkan diri masing-masing, silakan. Kita mulakan dengan Halil. Boleh Halil? Boleh Ustaz. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Halil Razwi bin Muhammad Mursyidi. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey, terima kasih Halil. Kita terus dengan Saudari Nurdia Sofia. Silakan. Dia. Silakan dia. Buka mic buka. Dengar tak? Nurdia Sofia. Boleh unmute mic. Tekan button unmute. Okey, dia. Oh, tak keluar suara. Tak keluar suara juga. Kena tekan button unmute. Tak apa, kita teruskan dengan adik kita yang seterusnya dulu. Muhammad Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Muhammad Syarif Malik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Terima kasih Mustaqim. Alright, kita teruskan dengan Raja Fahrin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Baik, terima kasih Raja Fahrin. Kita terus dengan adik Muhammad Hanif, silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Hanif bin Hazimin dari Sekolah Kebangsaan Menengah SMK Seksyen 27.
Terima kasih Hanif. Dan Sharifah Alia. Dia tak ada. Oh, tak ada. Sharifah Alia tidak dapat bersama kita. Okey. Kita persilakan Mustaqim. Mustaqim. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Okey, kenalkan Nama diri. saya Muhammad Amirul Mustaqim bin Nur Sidi, berasal dari SMK Seksyen 27. Okey, terima kasih Mustaqim. Tadi dia boleh bercakap tak dia? Nurdia Sofia? Oh, kejap. Tak apa. Kita bagi peluang. Marah dah dia bagi-bagi ni kan. Baik Ustaz, sambil-sambil itu kita nak maklum juga kepada anda semua yang menonton, yang mana sambutan Hari Guru pada tahun ini temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. Kita dapat kiriman Ustaz daripada seluruh negara. Pelajar-pelajar hantar kiriman ucapan Hari Guru. So antaranya ada juga yang kita nak paparkan di skrin anda, ucapan daripada rakan-rakan kita kepada guru-guru yang teristimewa. Jom kita nak saksikan ikat yang dihantar kepada kami. Itu dia. Ditulis, cantik. terima kasih cikgu, selamat Hari Guru. Guru jasamu sememangnya tiada tandingan. Engkaulah guru, menyebarkan ilmu tanpa sempadan. Engkau jugalah doktor, merawat sakit walau sedikit. Engkau juga boleh jadi seperti penyanyi, penghibur hati duka lara si murid, pemudah cara, pendidik, penyenang. Guru, engkaulah segalanya, berjuang demi bangsa dan negara. Wah, itu dia Dahsyat jadi ayatnya. doktor, jadi cikgu, jadi itulah tugas guru-guru itu dia. Dan alhamdulillah kita doakan semoga semua guru-guru kita berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Baik, Ustaz, kita nak tanyalah kalau berkenaan dengan pendidikan Islam ni menghadapi dugaan dan ujian Allah ni, sebenarnya apa yang Ustaz nak sampaikan ataupun apa yang kita nak belajar Ustaz? Baik, menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah ni, hari ini saya rasa saya menyampaikan dalam keadaan yang agak emosi. Emosi sebab daripada semalam saudara jiran kita, negara jiran kita Indonesia masih lagi kehilangan kapal selam Nanggala 402 dan diberitakan oksigen hanya mampu bertahan sehingga jam 3 pagi tadi. Dan belum ada berita lagi, dan hari ini kita nak walaupun bukan negara kita, negara jiran, negara serantau, turut memberikan kesan kepada kita. Ya, itu juga serumpunlah bersama-sama. Serumpun, betul. Dan itu kalau kita tengok, itu juga antara dugaan yang sedang berlaku pada Ramadan pula. Ya, betul Ustaz. Dan kita nak tengok juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan ujian daripada Allah SWT. Kita saksikan video ini. Saya sendiri tak ada pengalaman dapat ujian yang besar ni, tapi pernahlah berlaku kepada orang sekeliling saya. Apa yang kita boleh buat sebagai orang luar ataupun orang sekeliling ialah dengan membantu mereka untuk menaikkan semula semangat diorang untuk hidup gembira seperti sedia kala. Pada pendapat saya tentang dugaan dan cabaran ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala takkan membebani hamba-hambanya lebih daripada kemampuan hamba-hambanya. Okey. Dan juga Allah SWT memberikan suatu ujian tersebut untuk menguji kesabaran dan keimanan seseorang itu. So janganlah kita mengeluh dengan apa yang Allah berikan, kerana Allah SWT adalah sebaik-baik perancang. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan ujian daripada Allah SWT. Dan kalau kita tengok sekarang ni juga kita diuji dengan fasa pandemik COVID-19 kan di seluruh dunia, dan ini juga sebahagian daripada ujian dan juga dugaan daripada Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak teruskan. Saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar dengan Ustaz berkenaan dengan menghadapi dugaan dan ujian Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azhar. Dan pada hari ini para penonton di rumah, juga para pelajar yang bersama mengikuti Didik TV pada pagi ini, boleh sama-sama kita tengok di skrin ini bersama saya lah. Baik, tajuk kita pada hari ini lah untuk memfokuskan satu kisah atau tajuk yang dihadapi oleh semua orang. Iman Nabi pun ni Azhar. Menerima ujian-ujian yang besar, apatah lagi kita manusia biasa. Baik, hari ini kita nak cerita tentang menghadapi ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya Azhar, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 Allah sebut, wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat seterusnya
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah maksud dia? Maksudnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan, serta berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Dan Allah sambung lagi, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Biasa kadang-kadang kita jumpa berita, oh abang jatuh, kita pun sebut inna lillah, dia pun marah. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum mati lagi. Tapi alhamdulillah kefahaman masyarakat hari ini semakin faham bahawa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan semata-mata apabila meninggal dunia, bahkan apa juga musibah sekecil-kecil hingga sebesar-besar. Dan hari ini kita nak baik dekat paparan skrin inilah menunjukkan siapa yang tak ingat, saya rasa semua orang ingat, iaitu MH370 pada tahun 2014 Azhar. Malaysia dilanda dengan pelbagai ujian. Antaranya MH370 berlaku sebelum Ramadan. Kemudian disusuli MH117 berlaku ketika Ramadan. Sebab itu apabila kapal selam Nanggala belum ditumui waktu Ramadan ni, kita akan teringat memori tu. Habis pula waktu tu, kalau Azhar ingat lagi waktu 2014 Malaysia kapal dah hilang 2 ni. Apa lagi lepas tu? Kita dilanda kemarau. Kemarau dan satu lagi jerebu. Sampai masa tu ada perintah darurat. Masya-Allah, tak boleh lupa. Sampai dan yang ini kalau Azhar ada join misi banjir masa tu, susah kita nak lupakan. Dan itu saya ada ke Kelantan, lalu stesen minyak yang belakang sana tu, teringat stesen minyak ni dulu pernah tenggelam ketika 2014. Dan inilah ujian-ujian yang Allah bagi. Kadang-kadang ujian ni Azhar, Allah bagi kat seorang, kadang Allah bagi kat keluarga, kadang Allah bagi kat satu kampung, kadang Allah bagi satu negeri, bahkan satu negara. Masya Allah. Dan sebab tu orang-orang yang kuat ni, dia kadang-kadang ada orang dia susah, ada orang dia boleh adapt atau dia boleh terima ujian tu dengan ucapan sabar. Dia kata adalah hikmah ni. Ada orang dia perlu dipulihkan semangatnya oleh orang lain, kan? Baik, hari ini para pelajar dan para penonton di rumah, kita akan belajar 3 perkara, iaitu yang pertama ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah cara menghadapi musibah, dan yang ketiga adalah hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa kepada manusia. Kalau dalam ayat tu tadi disebut kekurangan buah-buahan yang tak berapa menjadi, atau kematian orang-orang yang disayangi. Juga hari ini kita akan sentuh supaya kita dapat dalam masa yang sama, walaupun saya sebagai memang mengajar pada hari ini, juga memberikan tazkirah kepada diri sendiri. Baik. Yang pertama, ujian kepada Allah ni adalah yang pertama perasaan takut, kelaparan dan kebeluran. Azhar pernah sampai tak ke tempat-tempat yang macam negara-negara tak cukup makanan? Pernah sampai? Saya pernah sampai Ustaz di Jordan. Tapi negaranya cukup makan. Jordan makan cukup. Saya terlebih makan. Cumanya saya pernah sampai waktu tu kita ada misi, so kita pergi ke markas Aitam lah, rumah anak yatim di Jordan. Tapi masa tu dia masalah dia lah, dia anak yatim lah, bukan pada makanan. Bukan daripada makanan sofa, dia makanan pun cukup lah di situ. Bantuan pun cukup. Cumanya kita dapat tahu cerita je lah daripada diorang. So maksudnya macam mana diorang menghadapi keadaan pada ketika itulah di negara diorang sendiri, di negara Syria. Di Syria. Oh, ni pelarian Syria di Jordan. Yang berada di Jordan. Yang berada di Jordan. Berapa ramai masa tu? Ramai tak? Saya rasa Ustaz dalam 40-50 orang juga Ustaz. Ramai juga. Tapi Ustaz, sebelum kita teruskan Ustaz, bila Ustaz cakap tu saya teringat, tiba-tiba rasa sebab Ustaz. So bagi peluang kat saya Ustaz, saya nak lap air mata saya sekejap. Kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Ingat, walau di mana pun kita berada, penjarakan fizikal kena jaga 1 meter, kena makan pelitup muka dan juga sanitasi tangan untuk kita budayakan norma baharu. Baik, kita bersama dengan Ustaz Mahmud Fakhrul Razi Abdul Hadi untuk cerita berkenaan dengan menghadapi dugaan dan juga ujian Allah SWT. Tadi Ustaz cerita berkenaan dengan perasaan takut, kelaparan dan kebuluran Ustaz. Betul. Ini daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 155 Ustaz. Okey, mungkin kita nak teruskan sesi kelas kita Ustaz. Baik, kita teruskan kelas kita. Terutama tadi perasaan takut, kelaparan dan kebuluran. Ya. Kelaparan dan kebuluran ini dirasai di seluruh dunia, tapi alhamdulillah seluruh dunia ni memberikan keprihatinan. Macam kita duduk Malaysia, tapi kita hantar bantuan. Kalau kita tak pergi pun, kita bank in je sekarang. Ya, betul. Ya, bantuan sampai. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Sekarang ni dia dah tak ada alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Ya, tinggal nak ke tak nak je. Nak tak nak, sampai baring nak tidur pun. Ya. Jadi kemudian kelaparan dan kebuluran, alhamdulillah kesedaran kita makin tinggi. Yep. Dan kehilangan harta benda yang ni biasanya berlaku ketika contohnya banjir, taufan berlaku, sebarang musibah-musibah bencana alam. Ya. Hilang harta benda, kematian orang yang disayangi, ini biasalah. Azhar, mak ayah ada lagi? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Saya ayah dah tak ada. Saya rasa masa kehilangan ayah saya tu, saya rasa macam Ya. Tapi yalah, pergi tak pergi, yang anak-anak ni, orang yang masih hidup kena teruskan. Ya. Agenda-agenda ummah dan agenda masyarakat kita kena terus perkasakan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, kemudian kekurangan hasil tanaman berlakunya biasa pada bila Azhar rasa? Biasanya waktu musim kemarau. Kemarau, betul. Saya duduk dekat kampung, kampung saya ni ada sawah. Ya. Di Tanjung Karang. Ada sawah, ada pokok kelapa, ada kelapa sawit. Kadang-kadang waktu hujan lebat, sawah banjir. Betul. Tempat kelapa sawit banjir, maka ini juga termasuklah dalam keadaan-keadaan yang Allah sebut dalam Quran ni. Ya, kita akan dapat rasakan kesan-kesan tu. Kadang-kadang ialah bila dah siap baja, tiba-tiba tak boleh ada hasil pula. Ujian kepada petani juga. Tapi bila Ustaz sebut pasal banjir tadi Ustaz, saya teringat zaman kecil Ustaz. Time tu lah paling best nak terjun Ustaz mandi. Jangan lemas dah. Baik, kekurangan hasil tanaman. Kemudian hari ini kita mungkin nak sebutkan perkara situasi semasa kita kata ya. Azhar ada sebut tadi. Itu dia COVID-19. Ujian hari ini orang pada pre dan semasa dan pasca ni COVID ni, kalau kita tengok, kalau kita sama-sama, kalau kita tak ada hati dan perasaan, kita akan rasa biasa. Tapi kalau kita ada hati dan perasaan, kita akan rasa banyaknya orang yang terkesan, hilang kerja, hilang pendapatan, atau pendapatan ada tapi berkurangan. Sebagai contoh, pengusaha kantin. Budak tak ada, sekolah tak ada. Sekolah ditutup. Pengusaha bas dan van sekolah. Dan banyak lagi. Dan hari ini bagaimana kita, sebagai contoh, kalau kita tak terkesan atau kurang terkesan, berikan keprihatinan kita kepada jiran-jiran, saudara mara, adik-beradik yang mungkin terkesan. Kalau kadang-kadang kita tak mampu nak berikan duit pun. Berikan apa? Berikan sokongan. Kadang-kadang kita ada idea, kita rasa dia boleh buat, tunjukkan jalan. Ya. Jadi ialah, kalau kita sebutkan kesan-kesannya banyaklah. Pekerjaan kan. Itu dia. Dan kalau kita tahu ada juga yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni Ustaz, yang mana ada kehilangan ahli keluarga sebab COVID-19 ya. Meninggal kita kata kan. Ya. Itu dia. Macam tulisan doktor. Baik ya. Kerjaan, kemudian ada meninggal dunia. Azhar, ada saudara mara yang meninggal akibat COVID baru ni? Setakat ni alhamdulillah tak ada Ustaz. Alhamdulillah, saya pun tak ada. Alhamdulillah. Moga-moga kita terus menjaga penjarakan. Amin. Amin. Baik. Dan saya nak persilakan kepada pelajar, mungkin ada soalan nak tanya, silakan. Okey, siapa yang nak tanya soalan, boleh unmute mic
dan ajukan soalan anda. Okey, silakan. Ada tak? Ustaz, Ya, saya ada silakan. soalan. Adakah hidup terlalu kaya ni boleh dikira sebagai dugaan ataupun ujian dalam hidup? Itu dia soalan. Mantap soalannya. Best soalan ni. Macam mana tu Ustaz? Saya pun nak tahu juga Ustaz. Macam mana? Adakah hidup terang? Kadang-kadang ada orang ingat. Baik, terima kasih kepada Raja atas soalannya. Ada orang kadang-kadang dia rasa dia susah tu ujian. Ya. Tapi sebenarnya dua-dua sama. Okey. Kaya miskin ujian, kaya pun ujian. Ujian punya kaya ni lain pula. Ya, biasa kita dengar besar kawah, besar keraknya. Ya, kan? Jadi miskin ujian, kaya pun ujian. Ya. Sangat miskin ujian, sangat kaya pun ujian. Ya, macam kita biasa jumpa satu bukan peribahasa, kata-kata orang lelaki diuji, orang perempuan diuji waktu suami tak ada apa-apa. Ya. Orang lelaki diuji ketika dia ada semuanya. Ketika dia ada semuanya. Saya rasa Azhar ada semuanya. Ya. Amin, saya anggap tu doa lah Ustaz. Amin, Amin. Baik. Amin. Makbul doa Ustaz. Jadi terima kasih kepada Raja. Soalan itu tadi ialah miskin pun ujian, kaya pun ujian juga. Baik, ada soalan lain tak? Kita buka soalan lain. Ada yang nak bertanya? Okey, siapa lagi yang nak bertanya soalan? Boleh unmute mic. Silakan. Okey, Amirul Saya Mustaqim. Ustaz. Okey, sila. Saya ada soalan. Macam ni Ustaz, kawan saya naik motor. Bawa motor hati-hati, tapi kena langgar dengan orang mabuk. Ini dugaan bagi kawan saya atau dugaan orang yang mabuk tu? Terima kasih Ustaz. Macam mana tu Azhar? Berat juga soalan ni ya. Jadi kalau kita macam dia soalan dia tu dia nak cakap macam ni lah. Kita bawa dah hati-hati dah. Dekat highway, dekat lebuh raya dah 90 lah. Ya. Lorong paling kiri. Dah ikut dah, speed tu dah ikut dah. Hak Atas laju lorong tu. tengah. Tak laju sangat, tak perlahan sangat. Tiba-tiba mari kena langgar. Orang mabuk. Berpusing kita masuk gaung, meninggal. Contoh kan. Jadi ujian kepada siapa? Ujian kepada kita ya. Yang mabuk tadi itu bukan ujian ya. Itu dia namanya minta bala. Jadi sebenarnya soalan tu tadi bagus. Kita kena faham bahawasanya apa juga yang berlaku kepada kita, selalu orang masyarakat kita mengaitkan susah ni adalah benda, ujian ni adalah benda yang susah, derita. Sebenarnya yang macam Raja tanya tadi itulah. Kita sebut apa? Susah pun ujian, senang pun ujian. Sama juga macam kita dah berhati-hati dah. Kena juga pun ujian juga. Saya bila Ustaz sebut situ saya teringat Qarun Ustaz. Qarun, Bolehkah kita katakan Qarun tu adalah dalam ujian, kan dia manusia yang kaya. Kaya sangat kan. So bila Ustaz sebut tadi senang pun ujian, miskin pun ujian. So kalau berada dalam kedudukan Qarun tu, itu dikira sebagai ujian jugalah. Ujian juga. Ustaz juga kan. Kaya sangat. Saya tak boleh membayangkan kalau saya ada 100 juta ringgit. Apa mungkin saya Ustaz buat? akan bagi dekat saya 50 juta. Boleh juga ya. Baik. Jadi hari ini kita nak sambung. Kemudian kita nak sambung cara menghadapi musibah. Baik. Yang pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir. Ya. Ada juga ujian yang datang ni kerana cuai orang lain. Ada juga Allah dah takdirkan kita hadapi ujian. Kadang-kadang ada orang sakit sampai meninggal dunia. Ya, saya teringat sahabat kita Bazli UNIC, anaknya kena kanser limfoma sampai meninggal dunia. Saya rasa Azhar pun ada waktu ke bumi tu kan. Saya tak ada tentu Ustaz. Jadi waktu tu yang kita sedih, waktu tu anak dia 4 tahun. Kita rasa macam, tapi bagi dia dah rasa anak dia dah pergi dengan selamat, dia dah tak sakit lagi kan. Jadi kemudian yang kedua adalah berbaik sangka dengan Allah. Ada orang dia rasa bila dapat ujian, contohnya kereta terbakar. Kadang orang dia boleh menerima, ada orang dia tetap menyalahkan. Kenapalah aku, kenapa tak orang lain ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah. Ada ganjaran Allah sediakan kepada orang-orang yang diuji. Bahkan Nabi pun kan, macam kita sebut tadi tu, Nabi-Nabi yang tergolong dalam ulul azmi, ada 5 orang. Mereka inilah orang Nabi-Nabi yang menerima dugaan paling besar, kita kata. Ya, macam Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang begitu, dengan Nabi Muhammad kaumnya yang begitu ya. Kemudian muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Ada orang kata, selalu ulama selalu berpesan kalau kita dapat ujian macam-macam, sakit lama, kita disuruh untuk bersedekah. Moga-moga menyucikan
harta. Ya. Takut-takut kita ada terambil harta orang lain. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, banyakkan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Maksud dia apa? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Ya. Kadang-kadang ini yang selalu yang berlaku dalam grup WhatsApp kan. Apa contohnya? Kadang-kadang kita dengar ada kawan kita atau jiran kita dia beritakan hari ini saya dapat musibah. Kita sebagai orang yang berada dalam grup WhatsApp tu kan. Kita kadang-kadang bukan boleh bagi duit pun. Tapi apa yang kita boleh sebut kan? Doa je ni, doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Moga-moga sebagai contoh ada kawan kemarin kasut dia hilang dekat surau. Kasutnya mahal pula tu. Allah. Harga RM300. Allah Akbar. Baru beli. Ya, jadi bila dibagi tahu kepada kita, apa kita sebut? Takkan kita nak belikan yang baru. Kita sebut moga-moga Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih hebat lagi kan. Baik, kita nak tanya kepada pelajar, ada soalan tak? Baik, siapa yang ada soalan boleh ajukan. Dia Sofia, silakan. Okey, saya Ustaz. Oh, dia dah bersuara. Dah bersuara dah. Silakan dia. Saya nak tanya lah Ustaz. Kalau bagi perempuan lah kan, macam saya, kalau putus cinta, saya hampir kena urat saya Ustaz. Adakah itu satu ujian dan macam mana saya nak hadapi ujian tersebut? Itu dia. Soalan yang baik sebenarnya. Kalau kita tengok, sebenarnya ramai juga. Ini bukan dia saja. Kalau kita kat media sosial, ramai juga yang melakukan perkara yang sama. Macam mana Ustaz? Saya pun nak tahu juga Ustaz. Walaupun nampak je soalan ni macam geli-geli atau macam cinta kan. Tapi sebenarnya dia macam kita biasa jumpa hadapi masalah-masalah madu-madu yang mudah rasa down sebab cinta. Ya, biasa orang Inggeris selalu sebut ya, apa dia? Just let it go. Let it go. Bukan. Ya, macam orang Jawa di kampung saya macam tu juga. Let it go. Ya. Orang kampung saya cakap barang lepas jangan dikenang. Bagus soalan dia tu. Ujian ke tak kepada orang yang putus asa akibat cinta? Ya. Macam yalah, soalan yang kita dapat ni adalah dari pelajar-pelajar sekolah menengah yang mana dia berkembang hormon-hormon ya. Dah memikir masa depan awal sangat ya. Tapi ada dulu seorang guru saya pakar kaunseling, dia pernah sebut kalau pelajar sekolah menengah khususnya dah mula rasa suka, it's normal. Dia masalah besar adalah kepada kalau dia suka sama jantina. Alamak. Jadi sebagai guru kita memberikan panduan. Tak apalah, nanti belajarlah elok-elok nanti dekat universiti lagi handsome, handsome, kaya, baik contoh kan. Amin. Ya. Jadi let it go. So itu jawapan dia. Biarkan dia pergi. Gitu. Baik Ustaz. Kita nak berhenti rehat seketika. Sementara kita nak bagi dia move on kejap. Nak bagi dia let it go. So kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. So kita dah biarkan dia pergi. So kembali bersama dengan saya Azhar Helmi di Teras Didik TV KPM. Bak kata Ustaz tadi kan let it go Ustaz biar je pergi Ustaz. Kehidupan ni masih panjang. Kita akan jumpa dengan orang yang lebih baik lagi. Betul. Baik Ustaz, kita nak terus pengajian kita, kelas kita pada pagi ni. Baik, kita sambung seterusnya. Kita dah sebut tadi dalam Allah bagi ujian pasti dia akan memberikan ganti. Ini kita sebut sebagai hikmah tuan-tuan. Ya, penonton di rumah, Allah bagi sesuatu,
Kalau hilang, Allah akan ganti lain, insya-Allah. Antaranya sebagai contoh, Ya. dulu apa-apa juga industri, kelas, seminar, mesti guna dewan. Ya. Sekarang kita boleh kata kalau dalam bahasa cakap-cakap pelajar hari ini, pengusaha dewan atau pengusaha apa kita panggil dewan-dewan besar, dia ada satu perkataan budak-budak biasa guna apa dia? Tercedok. Tercedok, ya Ustaz. Ya, sebab apa? Kerana industri seminar atau kelas yang ramai orang peserta dah mula online sepenuhnya. Jadi kita nak sebut antaranya lah macam sama juga macam forum-forum. Sebelum ni kalau kita nak buat forum kan, macam Azhar biasa forum. Kadang-kadang kena ada masjid, kena ada pentas, kena ada audience, kena ada tempat yang besar Ustaz. Betul, kena ada sewa PA system. Sekarang online. Semua di hujung jari Ustaz. Menceramah pun boleh duduk atas katil dia. Belakang dia letak layar hijau. Tapi sebenarnya dia pakai flekat saja. Inilah antara hikmah yang Allah ganti. Allah berikan, ilhamkan kepada manusia akibat COVID contoh. Kan? Tak boleh nak bersama, tapi program tetap dapat diteruskan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa kepada manusia. Allah menguji tahap keimanan manusia, kemudian mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang saya sebutkan tadi itu yang bawah ni lah. Allah ilhamkan, Allah berikan jalan-jalan. Dan hari ini macam saya ada sembang dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Waktu tu dia mula nak aktifkan kuliah online kat rumah. Dia tanya tentang layar hijau belakang, macam nak set up. Padahal kita pun dah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita buat online kat rumah. Dan hari ini sejak setahun yang lepas dia aktif buat. Jadi antara hikmah yang berlaku. Dan saya rasa kalau COVID tak ada, kita tak buat tu. Dan mungkin kita tak orang kata apa, tak ingin untuk ambil tahu, ataupun mungkin kita tak sempat nak ambil tahu tentang teknologi ni Ustaz. Betul, tak ada keperluan dan sebagainya kan. Tapi juga ada juga macam contoh kita bersembang dengan Ustaz Datuk Dr. Izzah Arif. Dia sebut hidup saya sibuk sangat. COVID ni baru ada masa makan kat rumah dengan anak-anak. Ini antara hikmah yang kadang-kadang manusia tak nampak. Jadi keimanan kita ni yang menentukan kita ujian tu kita letakkan di mana. Kemudian seterusnya membezakan antara mukmin dengan kafir, kemudian meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Kadang-kadang yang bawah sekali ni saya suka nak sebut. Para nabi diuji, Allah uji. Cuba kalau kita bayangkan secara logik tuan-tuan dan perempuan penonton di rumah, kalau nabi itu Allah jadikan dia senang, pembantu banyak, duduknya di istana. Apakah yang jadi kepada kita orang-orang akhir zaman ni? Nabi pun senang. Kan? Kalau kita fikir logik macam tu. Allah jadikan Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dia dah kita panggil kalau dalam bahasa Arabnya tamrin demi tamrin, latihan demi latihan. Takdib demi takdib Allah berikan kepada Nabi, sehingga kan Nabi tu kita boleh tengok tak ada makanan pun okey. Nabi pun macam tu. Tak kaya sangat pun, belum kaya sangat pun okey. Jadi yang ni adalah membezakan antara mukmin dan kafir. Azhar pernah jumpa tak? Mungkin ada kawan-kawan atau jiran non-Muslim yang pernah diuji? Pernah jumpa? Ada juga Ustaz. Ada juga. Dia diuji dia dalam fasa pandemik COVID-19 lah, yang mana dia kehilangan kerja Ustaz. Kehilangan kerja. Apakah nampak tak dia boleh terima atau dia menyalahkan takdir ke macam mana? So far kalau setakat saya bersembang dengan dia boleh menerima Ustaz. Boleh terima. Dan yang bagusnya dia ni adalah dia cuba buat inisiatif lain. Maksudnya kalau dulu dia buat event, tapi disebabkan event dia tak boleh beroperasi, so dia buat inisiatif lain, dia buat banyak benda lah Ustaz. Betul. Tapi saya tengok struggle-nya dia untuk buat tu, maksudnya dia tak pernah macam mengeluh lah. Itu kira kita kelaskan dia sebagai orang yang boleh terima lah. Ada dekat kawasan perumahan saya, dia bela anjing. Anjing ni dah lama lah. Dah lama, lebih kurang lama lah dia bela, lebih 7 tahun. Tiba-tiba anjing dia mati. Dia pindah rumah. Kemudian saya kata lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa dekat pasar raya. You pergi mana? Lama saya tahu. Saya sudah pindah. Kenapa you pindah? Itu anjing saya sudah mati. Kita fikirkan, saya belum jumpa lagi orang yang kucing mati, sedih sangat. Rumah tu banyak memori yang kucing, dia pindah rumah kan. Jadi yalah, ni kadang-kadang ada orang dia
ini yang kita sebut membezakan antara mukmin dengan dalam soal-soal ni kadang-kadang ada ujian yang dia tak boleh nak move on. Dia tak boleh nak let it go tadi kita sebut tu kan. Baik. Kemudian mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah, menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Itu yang kita sebut tadi itulah. Ya. Baik Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Macam bila sebut pasal ujian, kadang-kadang kita boleh cakap kat kawan-kawan kita macam sabar, Allah nak tingkatkan iman, kita rasa macam kadang-kadang orang yang diuji tu dia rasa macam alah awak nak cakap awak tak duduk tempat saya, boleh lah kan. Kadang-kadang sampai rasa dia kata Allah tak sayang saya lah, dia kata sampai Allah datangkan ujian seberat ini. So macam mana Ustaz kalau macam tu? Betul. Ada seorang sahabat kita, dia seorang pengusaha lah, so businessman. Ya. Tahun lepas itu saya sebut tadi tu, akibat COVID ni dia tercedok. Dia rugi 1.3 juta. Bukan sikit duit, banyak. Tapi dia kata dia selalu memberikan motivasi kepada orang, akhirnya kena pada diri sendiri. Selalu sebut pada orang kalau orang mengadu pada dia masalah, kita sabar, ni ujian Allah. Akhirnya kena pada diri sendiri. Dia kata ya Allah, betul lah, dah rasa baru tahu. Dah rasa baru tahu. Ya. Jadi dia sebut kadang-kadang menyebut ini lebih mudah. Tapi sebagai orang luar, sebagai contoh Azhar kata ada hilang apa-apa yang disayangi, suka sangat. Saya yang dengar, takkan saya kena beli baru bagi kan. Jadi nak tak nak kita sebagai orang yang sini, nanti kita akan sentuh bagaimana orang sekeliling dapat membantu memulihkan semangat. Baik, kita nak tanya dengan pelajar. Mungkin ada soalan, silakan. Alright, silakan. Siapa yang nak bertanya? Halil, silakan Halil. Okey, saya tanya pasal yang buat orang link. Okey, Halil. Okey, silakan. Saya dah nampak satu makcik ke bazar Ramadan, dia tengah susun air balang dalam paket jenis 8 hingga 10 jenis. Okey. Lepas dia habis susun, dia start meniaga, meja meniaga dia roboh Ustaz. Tertumpah balang, terduduk dia dah tak boleh tahan dah, dia sampai down, sampai tak boleh niaga untuk 2-3 hari yang seterusnya. So macam mana kita sebagai orang sekeliling dia yang prihatin boleh bantu dia untuk kesedihan dia? Baik, ni soalan cerita tentang kejadian di bazar. Kalau kita tengok tahun ni dah boleh pergi bazar. Dah boleh pergi bazar kan? Kelantan je tak boleh. Okey, apa kita panggil, Halil sebut makcik tu tengah susun air balang banyak. Tengah susun roboh. Ya, macam kejadian berlaku yang viral dekat hari pertama bazar Ramadan kat KL baru ni yang ribut tu kan. Jadi soalan dia kata macam mana kita sebagai orang luar yang nampak tu, apakah yang kita boleh berikan sokongan kepada dia. Jadi soalan daripada Halil ni saya nak suka menjawab. Kadang-kadang kalau kita ada duit, berikan duit. Kalau kita ada khidmat lain yang kita boleh bantu, kita berikan. Sebagai contoh makcik tu. Tapi kalau yalah kita takkan RM10 pun tak ada. Bagilah dia. Kadang-kadang sumbangan kita RM10 ni dia akan ingat sampai meninggal. Betul. Sampai hujung usia. Dia ni dulu aku pernah susah, dia ni tolong RM10 kan. Tapi RM10 disusuli dengan semangat. Adalah ni makcik tantah dalam air balang ni, ada kuman orang minum sakit perut seminggu. Allah nak pelihara. Allah nak jaga. Jadi moga-moga nak tak nak orang di sekeliling ni kena bantu. Itu dia. Baik Ustaz, bila sebut macam tu saya teringat orang kata apa, satu hadis Nabi sebut Ustaz, khairun nas anfa'uhum linnas, atau qala Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia lain. Mohon betulkan saya Ustaz kalau ada saya ada salah. Itu dia. So kita nak kena sentiasa jadi manusia yang bermanfaat pada manusia lain. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Boleh. Okey, dan anda semua jangan ke mana-mana. Bila sebut Ustaz sebut air tadi, jangan pula pergi minum. Kan, ambil nafas kejap. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Fakhrul Razi Abdul Hadi, Guru Pendidikan Islam SMK Seksyen 27 Selangor, dan juga rakan-rakan kita di Google Meet daripada SMK Seksyen 27 Selangor. Semua masih okey lagi ya? Kalau okey, cuba bagi double thumbs up sikit. Kita nak tengok. Itu dia. Orang kata mantul, Ustaz. Orang muda kan. Mantap betul lah, itu dia. Baik Ustaz, kita nak teruskan sesi kelas kita pagi ni Ustaz. Ya, kalau Azhar sebut tentang mantul, bila saya bercakap dengan orang tua kan, dia apa benda orang muda punya bahasa ni kan, mantul, tercedok, lagi apa ya. Dia orang baru ni, apa benda dia orang cakap ni, tak faham kan. Baik, jadi seterusnya kita nak sambung tadi tentang hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa manusia, terutama mendapat kesejahteraan dan rahmat daripada Allah. Ni sambung tadi lah, menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Dan ni yang terakhir ni yang paling penting sekali. Banyak soalan-soalan yang diutarakan oleh pelajar tadi saya rumuskan dalam 4 perkara atau 4 cara bantu naikkan semangat orang yang jatuh moralnya. Yang pertama apa? Yang pertama, belanja makan. Itu dia. Belanja makan. Kadang-kadang belanja makan ni dia tak perlu kedai yang mahal-mahal pun. Sikit-sikit pun jadilah. Ya, tapi dia akan rasa dulu aku susah, Azhar dulu belanja makan. Cendol tepi jalan pun okey dah kan. Kemudian yang kedua, ajak jalan-jalan. Jalan-jalan ni khususnya orang keluarga kita yang terdekat lah. Tak ada pula jiran kita sedih-sedih kita bawa pergi jalan-jalan. Boleh lah, tapi macam lain macam lah sikit kan. Ya, khususnya anak buah kita. Katakan dia dah target UPSR 5A. Entah macam mana masa UPSR demam. Dapat 2A je. Murung dia. Dia dah cikgu dah kata awak ni boleh dapat 5A, 6A ni. Ya, tiba dapat 2A demam. Kita anak buah sendiri kan. Tak apalah kita nak belanja pun, bawa ajak pergi Langkawi, ajak pergi Tioman kata. Balik bercuti dah happy dah. Ya. Kemudian yang ketiga, berikan hadiah. Hadiah ni sama juga macam yang ni. Kadang-kadang hadiah ni murah je. Beli dekat kedai-kedai Jepun kan, banyak kedai-kedai Jepun kat Malaysia ni. Nampak macam best, padahal murah RM3 je. Dapat dia tu nampak macam orang bagi kereta. Kan? Kemudian yang ni yang paling yang ni selalu disebutkan oleh pakar kaunseling. Saya nak sebut yang terakhir sebab perkara ni yang paling agak kritikal dari segi emosi dan psikologi. Iaitu tidak membiarkan mereka bersendirian. Sebagai contohnya kakak kita. Kakak kita kehilangan suami. Jangan biarkan dia bersendirian. Bersendirian ni akan menambahkan emosinya lebih jatuh, emosinya lebih teruk. Orang sebab tu ini juga, walaupun orang-orang lama tidak belajar tinggi pun dia selalu menyebutkan orang sedih ni jangan biarkan bersendiri. Kerana takut-takut dia mencederakan diri sendiri pun boleh jadi juga. Atau dalam perkataan lain meroyan. Dan saya sendiri pun selalu jumpa. Mungkin akan menjerumus kepada depression juga Ustaz. Betul. Rasa stres. Macam juga orang perempuan yang melahirkan anak dia mungkin sakit atau meninggal, mudah depresi itu satu, mudah juga mendapat gangguan-gangguan mistik dan sebagainya. Jangan biarkan orang-orang terdekat kita yang mengalami ujian, dugaan berseorangan. Bahaya. Baik, kita ada nak buka soalan, boleh? Kepada pelajar. Last. Okey, ada siapa nak bertanya, silakan. Yang terakhir. Okey, siapa yang ada nak tanya soalan? Kalau ada boleh unmute. Okey, Mus. Silakan Mus. Ustaz, saya ada soalan sikit. Ustaz, kawan saya cakap muka saya tak siap. Adakah tu dugaan bagi saya? Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih Mus atas soalan. Minta maaf Mus, saya ketawa. Bukan saya ketawa dekat awak Mus tapi soalan tu. Kan. Okey, macam mana tu Ustaz? Ustaz pun ketawa soalan tu. Baik ya. Saya tak pernah live ketawa macam ni. Baik, terima kasih Mus atas soalannya yang sangat baik. Ya, dia kata muka dia tak siap. Baik. Sebenarnya Allah kan. Okey. Ya. Muka tak siap ni istilah orang nakal-nakal. Walaupun muka kita tak siap ke, terbalik ke, apa pun orang cakap,
ada orang yang menghargai muka kita. Yep. Siapa dia? Mak ayah kita. Betul. Mak ayah kita walaupun macam mana apa color pun color muka kita, awak lah yang paling handsome dalam hidup Ustaz, ayah. kenapa Ustaz sebut colour, Ustaz tengok saya? Tak. Ya. Tak. Apa pun apa pun keadaannya, mak ayah kita lah yang Betul. orang sentiasa menghargai. Ada orang bila dia berkahwin, dia contohnya perempuan kan. Suami dia cakap, awak ni cantik. Ya. Kalau awak tak cantik, saya tak kahwin dengan awak. Okey. Ya ke saya cantik? Tak pernah ada orang cakap saya cantik. Kan? Jadi kalau orang luar tak menghargai biasa, tapi keluarga akan sentiasa menghargai kita. Dan dia akan sentiasa menerima kita seadanya. Betul. Ustaz. Itu dia. Bersyukur dengan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Sejajar dengan apa Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur la azidannakum, Allah tambah. Betul. Kalau kufur, azab tambah pedih. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian Ustaz bersama pada pagi ini. Ustaz Mahmud Fakhrul Aziz Abdul Hadi, Guru Pendidikan Islam SMK Seksyen 27 Selangor, dan juga rakan-rakan kita daripada SMK Seksyen 27 Selangor. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga atas soalan-soalan yang sangat luar biasa sangat unik pada pagi ini kita dapat bersama-sama insya-Allah. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus setia bersama Didik TV KPM, dan sampai berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini semua orang diuji. Ujian macam-macam kan, ujian COVID-nya, ujian hilang pekerjaan dan macam-macam. Allah, beratnya kita rasa ujian ni, ya Allah, tak mampu nak tanggung rasanya. Ingat satu pesanan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membeban hamba-Nya melainkan apa yang dia mampu tanggung. Ya Allah, beratnya, tapi berat ni sangat ni. Sebenarnya itulah yang mampu kita tanggung. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita rasa dah berat dah, tapi sebenarnya ada lagi insan lain yang lebih berat ujiannya daripada kita. Tengok ya. Baik, satu perkara yang perlu kita ambil sebagai motivasi hari ini, kalau kita rasa berat sangat ujian, apa nak buat ni, saya tak tahu nak buat apa, ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya kata macam tu? Nabi adalah insan manusia yang paling banyak ujian dalam hidupnya. Cuba cerita apa yang ujian Nabi tak lalui. Ujian kematian anaknya waktu kecil, ujian kematian insan yang tersayang, ya. Lagi ujian apa lagi? Ujian dipulau oleh manusia, lagi ujian apa? Macam-macam ya, dia nak dibunuh oleh orang ramai. Allah berat, tapi apa Nabi buat? Nabi pulang semula kepada Allah. Bukan Allah tak sayang Nabi, tapi Allah nak tengok macam mana ya sikap seorang manusia kepada Allah Ta'ala. Kita pun macam tu, Allah nak tengok bagaimana sikap kita kepada Allah. So, selalulah bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Yang ujiannya datang daripada Allah, dan ia akan kembali kepada Allah, pulang semula kepada Allah, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Didik TV KPM